Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk murid-murid cikgu SK Mulong 1. Hari ini kita akan belajar tentang sambungan daripada unit 2. Unit 2 hari tu kan, minggu lepas kita belajar tentang aplikasi reka bentuk teknologi dan kejuruteraan. Okey, tenaga boleh baharu. Okey, kamu tengok muka surat 26, kita sambung. Baik, sebelum melakar reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu, kita perlu mengenal pasti teknologi yang akan digunakan sama ada melalui tenaga solar, hidro, angin atau sebagainya. Kan minggu lepas kita dah belajar ni. Ni kan. Ini tenaga yang boleh baharu sama ada matahari, geoterma, air, angin, baju jisim, ombak. Okey. Okey, kamu tengok dekat sini baik semula. Okey, cikgu dia tanya, bagaimanakah kita boleh menggerakkan bilah kipas dengan menggunakan tenaga boleh baharu? Murid tu jawab, kita boleh menggunakan panel solar untuk menukarkan tenaga daripada cahaya matahari kepada tenaga elektrik yang disambungkan pada motor. Okey, kamu rujuk pada gambar rajah ni. Okey. Rajah blok menggerakkan bilah kipas dengan menggunakan tenaga boleh baharu melalui panel solar ditunjukkan seperti yang berikut. Okey, tengok dia punya arrow ataupun anak panah tu daripada cahaya matahari. Daripada cahaya matahari dia pergi kepada panel solar. Daripada panel solar dia pergi ke arah switch. Bila kita off, dia akan berhenti sampai switch saja. Dia akan patah balik dekat panel solar tu. Tapi jika kita on switch tersebut, dia akan pergi kepada motor. Daripada motor ni lah yang akan menggerakkan kipas tu. Bilah kipas tu akan berpusing di akhirnya. Okey, jelas? Okey. Tahukah kamu keluasan permukaan panel solar mempengaruhi jumlah tenaga elektrik yang dikeluarkan? Maksudnya kalau panel solar tu kecil je sebesar tapak tangan kamu rasa boleh ke dia menggerakkan kipas yang besar? Boleh ke tidak? Logik atau tidak? Fikirkan. Okey. Soalan dia tanya, apakah yang akan berlaku jika panel solar tidak diletakkan di bawah cahaya matahari? Dia tanya pula, apa jadi kalau panel solar ni dia tak letak bawah cahaya matahari? Dia letak dalam bawah bumbung ataupun tertutup. Sedangkan panel solar ni menangkap cahaya matahari. Apa jadi? Kamu fikirkan ya. Okey, seterusnya. Sebelum cikgu masuk kepada langkah-langkah seterusnya, langkah pertama melakar reka bentuk. Okey, melakar reka bentuk kamu kena tahu. Setelah kita mengenal pasti produk yang akan dibuat, beberapa lakaran idea perlu dihasilkan. Macam artikel jahitan tajuk sebelum ni, cikgu sudah terangkan. Kalau individu sekurang-kurangnya ada 2 lakaran, kita boleh pilih mana satu, mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, ataupun kita boleh gabungkan kedua-dua idea tu. Tapi jika berkumpulan, setiap ahli perlu menyumbangkan satu lakaran idea. Okey, tak adalah yang sleeping partner je. Maksudnya dia ambil peluang je untuk duduk berkumpulan, tapi dia tak nak menyumbang idea, tak nak buat kerja. Itu tidak bagus. Jadinya setiap daripada kamu perlu menyediakan, maksudnya melakar, menghasilkan lakaran ikut idea kamu. Okey, tengok macam contoh ni, dia berkumpulan cikgu rasa. Okey, lakaran 1 dia ada macam mana dia punya lakaran anggaran yang dia nak buat. Yang penting kita nak buat yang kipas tu bergerak lah. Okey, mesti dalam lakaran kamu ingat, mesti ada nama dia. Apa yang kamu letak tu, apa yang kamu lukis tu, kamu kena tahu. Panel solar kat mana, kipas kat mana, motor kat mana. Buat lekap, switch. Jangan kamu lukis, kamu tak tahu apa benda yang kamu lukis sebenarnya. Faham? Jadi antara perkara-perkara yang kamu lukis ni, bahan-bahan yang kamu lukis ni, adakah kamu main suka-suka hati letak saja? Tidak. Okey.
bahan-bahan yang kita akan gunakan tu akan disediakan oleh sekolah. Sudah disediakan. Jadi dengan bahan-bahan yang cikgu sediakan, kamu buatlah lakaran mengikut kreativiti kamu. Janji benda tu bergerak. Okey? Keluarkan idea kreativiti kamu. Cikgu tak nak sekat. Okey, semua orang mesti sama, design yang sama. Tidak. Okey? Sebab tu dia ada lakaran 1, lakaran 2 dan lakaran 3. Okey, kita hendaklah memilih satu lakaran atau menggabungkan beberapa ciri yang terdapat dalam lakaran. Gabungan ciri yang terdapat pada lakaran 1, 2 dan 3 boleh dijadikan sebagai lakaran terbaik. Mungkin murid A buat lakaran 1, murid B lakaran 2 dan murid C lakaran 3. Okey, tengok pun kamu nampak kan contoh-contoh corak dia ataupun design dia berbeza, tapi bahan dia masih sama. Bahan yang disediakan masih sama. Jelas? Okey. Dan lakaran bila melalui fasa perbincangan dan gabung idea antara kamu bertiga, ketiga-tiga idea, ketiga-tiga lakaran, kamu akan dapat lakaran yang terbaik. Mungkin kamu cedok lakaran pertama ni bahagian sini bagus. Mungkin lakaran kedua tak bagus semua, tak perlu ambil. Lakaran ketiga kita boleh ambil lah bahagian ni sikit. Jadinya kamu gabungkan kesemuanya, dapatlah lakaran yang terbaik, iaitu lakaran akhir. Okey, jelas? Ini dia letak suis kat mana, bilah kipas kat mana, motor kat mana, panel solar, buat lekap. Okey. Seterusnya. Selepas kita buat lakaran, kita mesti nak nilai dia dan buat penambahbaikan macam cikgu cakap tadi lah. Okey. Macam juga macam artikel jahitan dulu kan. Elemen yang kita tengok rupa, ruang, saiz, nilai. Sesuai atau tidak. Reka bentuk. Okey, kita baca sama-sama lah. Okey, rupa, reka bentuk dan kedudukan bilah kipas dan suis panel solar. Sesuai atau tidak. Kita tengok. Okey, ubah kedudukan suis ke bahagian tepi projek. Okey, daripada berdasarkan gambar yang ni lah. Yang ni lakaran terbaik ni. Okey. Jangan risau apabila kamu buat projek ni, kita akan cikgu akan bantu kamu dan akan guide kamu. Jelas? Ruang tapak, ruang panel solar dan ruang motor. Sesuai tidak? Dia kata sesuai. Jika tidak sesuai, apa catatan kamu, apa penambahbaikan kamu? Contoh macam saiz bilah kipas dan saiz panel solar. Dia kata tidak sesuai. Apa yang dia akan buat? Besarkan saiz bot infra dan saiz bilah kipas agar hasil projek lebih berkesan. Okey, nilai warna dan gabungan bentuk. Cantik tak warna dengan bentuk dia? Bila digabungkan akan jadi cantik atau tidak? Mengikut penilaian kamu rasa sesuai? It was good. Okey. Seterusnya, pada fasa menyediakan alatan dan bahan. Alatan dan bahan yang digunakan ialah berbeza mengikut jenis projek. Bagi menghasilkan kipas solar, alatan bahan yang digunakan adalah seperti berikut. Okey, apa maksud alatan? Apa maksud bahan? Alatan adalah bahan yang kita gunakan berkali-kali dan tidak habis. Macam tu. Contoh, gunting. Kamu guna berkali-kali, kamu bagi ke orang lain, semua akan habis tak bahan tu, alatan tu? Tidak. Jadi dia dikira sebagai alatan dan tidak termasuk dalam kos pembuatan. Jelas? Okey. Gunting. Pertama, gunting. Apa fungsi gunting? Gunting serbaguna. Memotong buat lekap. Kedua, seterusnya pisau boleh laras. Fungsi dia memotong buat infra. Pensel menanda. Okey, alat pemotong melapik bahan untuk dipotong dengan menggunakan pisau. Okey, pelucut wayar, melucut penebat daripada wayar. Seterusnya pemutar skru pilip, mengetatkan dan melonggarkan skru pilip pada bongkah penyambung. Dan alatan seterusnya pembaris keluli, mengukur dan memindahkan tanda jarak pada bahan projek. Okey, apa ni murid ni cakap? Kita hendaklah yakin pada diri sendiri apabila diminta untuk melaksanakan sesuatu tugasan, sama ada projek individu, berpasangan atau berkumpulan. Di sini dia sudah pesan. Kamu jangan rasa tidak confident, tidak yakin diri untuk buat. Kena cuba. Mana tahu ini yang kamu tidak pernah nampak kemahiran kamu atau rupanya kamu kreatif untuk buat. Jangan risau, takut. Jangan risau, jangan takut. Yang penting kena usaha.
Okey, kalau kita dah tahu alatan, kita mesti kena tahu bahan. Okey, bahan yang akan digunakan adalah bot lekap. Fungsi dia membuat bahagian tapak projek, bahagian bawah tapak projek. Okey, bot infra membuat bahagian badan projek. Okey. Panel solar ni menyerap cahaya matahari bagi menghasilkan tenaga elektrik atau haba. Inilah solar yang akan kita gunakan. Dan wire menghubungkan komponen elektrik dan mengalihkan arus elektrik. Tak ada wire, macam mana arus-arus elektrik nak lalu? Seterusnya batang aiskrim mengukuhkan bahagian tapak. Okey, dia menguatkan bahagian tapak. Swiss memutus dan menyambung litar elektrik. Glue sentuh mencantumkan kempingan bahan yang dipotong. Bilah kipas menggerakkan udara apabila disambungkan dengan motor. Motor menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Bongkah penyambung menyambungkan dua wayar atau kaki komponen. Okey. Jelas. Okey, sampai sini tugas kita punya penerangan. Minggu depan kita sambung lagi untuk tajuk mengira dan membuat anggaran kos. Tapi tugasan minggu ini adalah senang sangat. Cikgu nak kamu salin ini saja. Yang ni, rajah blok bahagian kotak putih ini salin. Tulis hari dengan tarikh. Salin rajah blok menggerakkan bilah kipas menggunakan tenaga boleh baharu melalui panel solar ditunjukkan seperti yang berikut. Salin gambar rajah ni ikut anak panah yang betul. Okey, tugasan sangat senang, sangat mudah. Okey, cikgu nak kamu cuba buat sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.